Saya repeat lagi ya sebab saya lupa nak rekod. Okey, nasionalisme ialah perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. So, kalau soalan struktur dalam paper tu dia tanya pasal apakah maksud nasionalisme. Korang boleh tulis perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Dia jawapan yang simple. In case kalau korang tak berapa ingat, just jawab dengan pernyataan ni lah. Okay. So saya proceed ke next slide ya. Jaya ada orang nak masuk. So, kita masuk ke pendapat tokoh. So, kita ada beberapa tokoh yang kita akan pelajari. So, menurut Hans Kohn, nasionalisme merupakan satu gerakan yang meletakkan kesetiaan seseorang hanya kepada negara atau bangsanya. Bagi Profesor William R. Roth, kebangkitan nasionalisme Melayu lebih kepada kesedaran dan ketegasan diri pada dekad terakhir sebelum Perang Dunia Kedua. Hal ini disebabkan oleh ancaman terhadap hak kepentingan orang Melayu serta faktor ekonomi. Nasionalisme juga timbul akibat kebimbangan masyarakat terhadap sekularisme dan imperialisme Barat yang melanda tanah Melayu. So, saya nak tanya apakah maksud sekularisme dengan imperialisme Barat? So, saya type ya. So, korang boleh jawab lah. Ya. Saya type dekat chat so korang boleh jawab. So ikut pahaman korang lah apa maksud sekularisme dengan imperialisme Barat. Boleh dengar saya kan? Dapat dengar kan? Boleh. So kalau tak ada orang jawab, tak apalah saya explain. So sekularisme tu dia macam pemisahan antara pemisahan sesuatu dengan kepercayaan agama. So contohlah bagi sesetengah individu, contoh bagi sesetengah individu tu diorang, saya ambil politik lah sebagai contoh, diorang tak nak politik tu dia campur dengan agama. So diorang nak agama tu dia pisah, dia tak nak ada kaitan dengan agama. So dia adalah, itulah maksud sekularisme tu. So bagi imperialisme tu dia penjajahan terhadap negara yang kecil lah, especially bagi yang Barat yang bagi time dulu-dulu tu orang Barat memang suka menjajah lah. Okay, so kita proceed ya. Okay, bagi Datuk Onn Jaafar, dia kata dia lah, kita hendak menzahirkan suatu bangsa yang lebih tegap dan kuat, boleh berdiri di atas tapak kaki kita sendiri dan mengambil tempat kita yang sebenar di sisi bangsa-bangsa lain yang tegap dan bersatu. Dan menurut Dr. Burhanuddin Al-Hilmi,
perjuangan menentang penjajahan hendaklah ada persatuan dan perpaduan yang kuat, iaitu National Fronts. Segala tenaga yang menentang penjajahan hendaklah digunakan untuk mencapai kemerdekaan dengan tetap berpegang pada tata tertib dan adab sopan bangsa Melayu dan agama Islam untuk menebus, merebut dan merampas kembali hak mutlak bangsa kita yang telah ditenggelamkan itu. Dan menurut Dr. Asutalaringam pula, nasionalisme merupakan fenomena sejagat yang mengiktiraf hak setiap bangsa di dunia ini untuk menubuhkan negaranya sendiri dan memindahkan kedaulatan kepada rakyat. Nasionalisme juga menuntut kesetiaan ulung individu disalurkan kepada negara bangsa itu. Okey, lastly adalah Profesor Datuk Zainab Abidin Abdul Wahid. Menurut beliau, nasionalisme Melayu bukanlah gejala baharu hasil penggabungan tanah Melayu oleh British, tetapi nasionalisme Melayu telah wujud sejak Kesultanan Melayu Melaka. Kesetiaan kepada raja merupakan ciri nasionalisme Melayu ketika itu dan orang Melayu berpegang kepada faham kebangsaan yang bersifat ketanah Melayuan. Okey, lastly adalah Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Kukay Kim. Dalam konteks Melayu sebelum merdeka, nasionalisme digunakan untuk merujuk perjuangan orang Melayu bagi mendapatkan kembali kedudukan unggul dalam negara sendiri. So, based on this, kita fahamlah setiap tokoh dengan yang feature dalam topik bab 2 ni, setiap tokoh dia orang ada different opinion lah terhadap nasionalisme ni. So, sekejap Okey, so sebelum kita masuk ke 2.2, ada soalan tak? Ada soalan tak? Okey, tak ada. So, kita proceed ke 2.2 lah sebab takut masa tak ada. Okey, perkembangan nasionalisme di barat. So, perkembangan nasionalisme di barat ni berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja yang menjadi simbol penindasan yang menggugat hak dan kebebasan rakyat. Contoh nasionalisme anti-raja seperti Revolusi Keagungan di England dan Revolusi Perancis. Nasionalisme juga dikaitkan dengan perjuangan untuk memperoleh kemerdekaan daripada penjajahan kuasa asing seperti Revolusi Amerika. So, kita akan masuk ke Revolusi Keagungan yang berlaku pada 1688. So, okey. Ni dululah. Kita masuk terus ke sini. Revolusi Keagungan berlaku disebabkan keinginan untuk menegakkan kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Okey, ni adalah Raja James kedua. Revolusi ni tercetus berikutan pemerintahan Raja James kedua membelakangkan parlimen semasa menggumbal undang-undang. So, that means Raja James ni dia ignore je parlimen ni. Dia ignore je parlimen ni masa dia nak melaksanakan undang-undang. Sedangkan parlimen dia orang nak memerintah juga pada masa itu. So, oleh disebabkan itu, ahli parlimen pada masa tu dia orang macam tak puas hati lah. So, dia orang bangkit untuk menentang raja berkuasa mutlak. Raja berkuasa mutlak tu maksudnya raja dia berkuasa penuh, berkuasa tinggi
So hanya raja je yang boleh memerintah dan bukannya orang lain, bukannya parlimen. So that's why parlimen British diorang tak berpuas hati. And then mereka mendapat sokongan Mary kedua dan suaminya Raja William of Orange dari Belanda. Ini adalah William of Orange dan Mary kedua. So lepas tu apabila Raja James menyedari golongan sokongan yang semakin berkurangan, Raja James kedua melarikan diri ke Perancis. So, okay. Revolusi keagungan ni dikenali sebagai kerana peralihan kuasa berlaku secara aman tanpa pertumpahan darah. So, tiada perang, tiada orang bergaduh. So just diorang peralihan kuasa tu dia secara aman lah. So lepas tu semasa pemerintahan Mary kedua dan William of Orange, konsep kedaulatan parlimen dan sistem raja berperlembagaan dimantapkan. Okey, untuk raja berperlembagaan ni bagi yang tingkatan 4 tahun ni korang akan belajar raja berperlembagaan ni untuk masa korang form 5 nanti. Okey. Selepas tu Bill of Rights digubal untuk memberikan keutamaan kepada parlimen mengubah undang-undang dan hak mengutik cukai. Bill of Rights ini ditandangani oleh William of Orange dan Mary kedua, iaitu merupakan pemerintah bagi England setelah Raja James kedua digulingkan. Bill of Rights dijadikan sebagai undang-undang pada tahun 1689. Ia berfungsi untuk menghadkan kuasa monarki, meningkatkan status parlimen dan menggariskan hak individu tertentu. So, dengan dengan Bill of Rights ni untuk ahli kerabat diraja macam raja, ratu, diorang tak ada lagi lah kuasa mutlak bagi pemerintah England tersebut lah. So parlimen, so untuk ahli parlimen diorang akan diberikan peluang lebih banyak lah untuk memerintah dan menggumbalkan untuk memberi peluang untuk memerintah dan menggubal undang-undang. So Bill of Rights mempunyai kebebasan dan konsep utama, iaitu kebebasan memilih anggota parlimen tanpa campur tangan raja atau ratu, kebebasan bersuara di parlimen, kebebasan daripada campur tangan raja dan undang-undang, raja dilarang menubuhkan mahkamah sendiri atau bertindak sebagai hakim sendiri. Dan seterusnya adalah kebebasan untuk menghantar petisyen kepada raja, kebebasan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri seperti yang dibenarkan undang-undang, kebebasan daripada hukuman yang kejam dan luar biasa serta ikat jamin yang berlebihan, kebebasan daripada cukai khas diraja tanpa persetujuan parlimen, kebebasan denda dan penyitaan tanpa perbicaraan, dan akhir sekali ialah kebebasan daripada penjagaan tentera ketika aman dan tanpa persetujuan parlimen. So that's the end of revolusi keagungan lah. So seterusnya kita akan masuk ke revolusi Amerika. Okey. Revolusi Amerika merupakan reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. So, okey. Penentangan ini berlaku disebabkan oleh tindakan British tidak melindungi hak penduduk Amerika yang merupakan
sebahagian daripada Empire British. So British ni diorang tidak melindungi hak penduduk bagi orang Amerika lah. So penduduk di Amerika tersebut menentang akta yang diperkenalkan untuk memungut cukai di jajahan tersebut seperti Akta Pelayaran, Akta Gula, Akta Seten dan Akta Teh. So diorang tak berpuas hatilah sebab benda kecil macam ni pun pihak British nak melaksanakan cukai terhadap benda tersebut. Penduduk tanah jajahan di Amerika melaungkan slogan tiada cukai tanpa perwakilan kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Pemimpin di tanah jajahan menubuhkan Kongres yang diketuai oleh George Washington dan mengisytiharkan perang terhadap British untuk memperjuangkan kemerdekaan Amerika. Ini adalah George Washington yang merupakan Presiden Amerika yang pertama. Kongres meluluskan perisytiharan kemerdekaan Amerika yang ditulis oleh Thomas Jefferson pada bulan Julai 1776 yang menegaskan sekiranya sesebuah kerajaan tidak dapat menjamin kehidupan, kebebasan dan kebahagiaan, maka menjadi hak penduduk untuk membentuk kerajaan baharu. Revolusi Amerika berakhir pada tahun 1783 apabila British mengakui kemerdekaan Amerika. 13 buah bekas tanah jajahan digabungkan dan diberikan nama baharu sebagai Amerika Syarikat yang memperkenalkan sistem pemerintahan demokrasi. So ada yang nak explain apakah maksud pemerintahan demokrasi? Siapa tahu tak pemerintahan demokrasi itu apa? Yes, ada pilihan raya. So pemerintahan demokrasi tu dia ada pilihan raya. Rakyat diberikan peluang untuk memilih ketua mereka. So kita masuk ke Revolusi Perancis. Okey. Revolusi ini tercetus daripada idea nasionalisme yang memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan oleh golongan pemikir Perancis seperti Jean-Jacques Rousseau dan Voltaire. So, untuk peranan Rousseau, beliau menulis The Social Contract yang mengemukakan keunggulan suara rakyat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. So, beliau fikir suara rakyat dia adalah lebih kuat bagi menjamin kesejahteraan masyarakat. Suara rakyat digelar sebagai hasrat umum yang merupakan kata sepakat golongan yang mempunyai kesedaran. Bagi Rousseau, kedaulatan suara rakyat lebih penting daripada institusi raja dan birokrasi. Untuk bagi peranan golongan revolusi pula, mereka menyasarkan Raja Louis dan bangsawan yang memonopoli pelbagai keistimewaan. Sebaliknya, raja terbeban dengan pelbagai cukai. Mereka menggempur Raja Bastille dan membebaskan tahanan politik. Dan seterusnya mereka menggulingkan Raja Louis. Revolusi Perancis membawa kemunculan Republik Perancis yang mengakhiri sistem pemerintahan beraja di Perancis. So, nak tanya sikit. So, macam mana kalau korang yang tahu pasal Raja Louis ni, macam mana Raja Louis digulingkan?
masa revolusi Perancis ni? Ada yang tahu? Yes, dibunuh dengan cara apa? So, hmm, ya, so Raja Louis dibunuh dengan dengan kepalanya dipenggal lah, dia dipenggal dengan dipenggal pada masa itu. So, tengok. So, so bagi untuk revolusi Perancis ni dia paling pendek lah dalam revolusi nasionalisme di barat ni. So untuk dalam buku teks ni dia agak pendek lah. So idea nasionalisme di barat mencetuskan kesedaran dan kebangkitan untuk memperjuangkan kedaulatan negara yang menekankan hak dan prinsip kedaulatan rakyat. Idea nasionalisme tersebut memberikan iktibar kepada kita tentang kepentingan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup. Idea ini tersebar dalam gerakan nasionalisme di luar Eropah, termasuklah di Asia dan Asia Tenggara. So, ada apa-apa soalan tak? Sebelum kita masuk ke nasionalisme di Asia. So, kalau tak ada kita terus masuklah sebab kita tak ada masa. Okey, perkembangan nasionalisme di Asia merupakan kesinambungan idea nasionalisme di Barat, kesan daripada pertembungan yang berlaku dengan bangsa Eropah. Kedatangan dan penjajahan kuasa Eropah mencetuskan kebangkitan nasionalisme di India, China, Mesir, Empayar Umayyah dan Jepun. Okey, kita masuk ke nasionalisme di India yang merupakan reaksi penduduk tempatan terhadap dasar imperialisme British. Rakyat tempatan bangkit dalam dahagi India 1857 yang merupakan titik tolak kepada perkembangan nasionalisme di India. Pada peringkat awal, nasionalisme bercorak gerakan yang menumpukan kepada isu sosio-agama. Brahmo Samaj dan Arya Samaj merupakan pertubuhan penting yang menggiatkan rasa kecintaan kepada budaya tempatan, kesan daripada pengaruh budaya barat. Pada penghujung abad ke-19, perkembangan pendidikan barat membawa kemunculan golongan intelektual yang memerlukan gerakan nasionalisme yang lebih tersusun. Mereka menubuhkan pertubuhan politik seperti Kongres Kebangsaan India ataupun Indian National Congress ataupun INC pada 1885 dan Liga Muslim pada tahun 1906 yang bertujuan untuk menyuarakan pandangan. Pada awal ke-20 pula, kemunculan gerakan bersifat keras yang dikotai oleh nasionalisme radikal. Radikal tu bermaksud diorang menggunakan kekerasan seperti Bal Gangadhar Tilak dan Bipin Chandrapal yang menggerakkan semangat menentang secara militan terhadap British. Selepas Perang Dunia Pertama, INC memperlihatkan dasar tidak bekerjasama dengan British. Tindakan tersebut diterajui oleh Mahatma Gandhi yang menjanjikan satyagraha iaitu berpegang teguh kepada kebenaran sebagai pegangan untuk menggerakkan nasionalisme di India. Selepas Perang Dunia Kedua, INC dan Liga Muslim membentuk jawatan kuasa khas bagi merangka rancangan pembahagian
pembahagian India, iaitu negara India dan Pakistan. Pada 14 Ogos 1947, Pakistan diumumkan sebagai negara merdeka dengan Muhammad Ali Jinnah sebagai Governor Jeneral Pakistan. India pula mengisytiharkan kemerdekaan pada 15 Ogos 1947, sehari selepas Pakistan. Jawaharlal Nehru dilantik sebagai Perdana Menteri pertama India. Okey, untuk nasionalisme di China bertujuan untuk bertujuan untuk mengukuhkan peradaban China dalam kalangan orang Cina daripada penguasaan politik dan ekonomi oleh kuasa asing. Bermula dengan penentangan terhadap kelemahan pemerintah dinasti Manchu ataupun kerajaan Manchuria yang dianggap sebagai orang luar dan kehilangan mandat. Rakyat Cina hilang kepercayaan terhadap dinasti Manchu yang gagal menghalang kemasukan pengaruh Barat. Gerakan nasionalisme seterusnya bercorak anti-Barat kerana menentang campur tangan kuasa Barat di China. Ini adalah Dr. Sun Yat-sen. Beliau mempelopori gerakan kebangkitan rakyat dan mengemukakan 3 prinsip rakyat iaitu San Min Chu I sebagai ideologi perjuangan, iaitu nasionalisme, demokrasi, kebajikan dan kebajikan sosial. 3 prinsip rakyat ini menjadi asas pada revolusi China pada tahun 1911 yang berjaya menumbangkan pemerintahan dinasti Manchu dan kemunculan pemerintahan Republic of China. Okay. Nasionalisme Empire Umayyah dan Mesir yang lahir daripada kesedaran untuk mempertahankan sistem pemerintahan Islam dan agama Islam yang diancam oleh imperialisme Barat pada abad ke-19. Mencetuskan pergerakan pan-Islamisme dan gerakan Islah. Okey. Gerakan Islah merujuk gerakan pemulihan saya tersalah tulis. Ni sepatutnya Islam tapi tertulis H pula. So, merujuk gerakan pemulihan Islam yang dipelopori oleh Said Jamal al-Din al-Afghani dan Sheikh Muhammad Abduh. Imperialisme Barat menyebabkan pertembungan kebudayaan antara Eropah dan Amerika dengan kebudayaan tempatan yang mengubah budaya dan tradisi kepercayaan masyarakat tempatan. Gerakan Islah menyeru supaya umat Islam berpegang pada ajaran Islam yang bersebenar, berpandukan Al-Quran dan Hadis serta memperbaiki kehidupan masyarakat untuk melepaskan diri daripada penjajahan. Untuk pan-Islamisme pula, untuk pan-Islamisme pula, peranan Said Jamal al-Din al-Afghani dalam pertubuhan ini pada tahun 1883, beliau melubuhkan kumpulan yang diberikan nama Al-Urwah Al-Wuthqa yang bermaksud ikatan yang kuat untuk memperkuatkan rasa persaudaraan dan membawa umat Islam kepada kemajuan. Beliau juga menerbitkan Akhbar Al-Urwah Al-Wuthqa untuk menyebarkan idea pan-Islamisme dengan seruan penyatuan persaudaraan umat Islam di seluruh dunia untuk bangkit menghalang perluasan kuasa Barat. Pada tahun 1914, Empire Umayyah mengeluarkan fatwa menyeru umat Islam yang ditindas penjajah Barat untuk bangkit berjuang bersama-sama dengan Empire Umayyah. Bagi peranan Khalifah Abdul Hamid II, iaitu pemerintah Umayyah, beliau menggerakkan idea pan-Islamisme dan mendapat sokongan umat Islam di seluruh dunia
termasuklah tanah Melayu. Contohnya, kebangkitan Tok Janggut menentang British di Kelantan pada tahun 1915 hasil daripada idea pan-Islamisme lah. Okey, kita masuk ke slide yang last. Kita mungkin habis awal lah. That means, untuk nasionalisme di Jepun, nasionalisme ini digerakkan oleh pemerintah Jepun disebabkan oleh kesedaran untuk mencapai kemajuan bagi mengelakkan ancaman imperialisme barat. Ini adalah Maharaja Mikado Meiji. Okey, gerakan pemulihan Jepun yang dilancarkan oleh beliau pada 1868 yang menekankan pemodenan mengikut model barat supaya dihormati oleh kuasa barat. Okey, untuk prinsip gerakan pemulihan Jepun ni mempunyai prinsip dan semangat Bushido yang dijadikan asas membina nasionalisme dalam kalangan rakyat dan pemerintah semasa era pemulihan Meiji. Ia meliputi gerakan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan yang menjadikan Jepun muncul sebagai negara perindustrian dan kuasa tentera yang kuat di Asia pada awal ke-20. Desakan ekonomi dan nasionalisme melampau oleh golongan tentera telah menjadikan Jepun sebagai kuasa imperialisme di Asia. So, ini adalah last part untuk bahagian 1. So, ada apa-apa soalan tak? Ada part yang saya perlu repeat sebab kita baru habis ni. So, ada apa-apa soalan tak? Atau ada perlukan part bahagian yang perlu saya repeat balik? Birokrasi. Kejap. Birokrasi. Kita cari sama-sama lah. That means, Jai. Saya stop present dulu. Kita pergi ke Okey, untuk birokrasi, dia adalah konsep sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada cara bagaimana pun sesebuah pentadbiran melaksanakan dan menguatkuasakan peraturan-peraturan yang sah secara sosial atau badan pelaksana ini. So, saya copy and paste ni supaya korang boleh ada saya tengah record ni. So don't worry lah. So awak boleh tengok lah masa free time. So untuk birokrasi ni saya akan copy paste maksud dia supaya korang boleh boleh catat lah dalam nota ke dalam buku teks untuk korang faham. So apa-apa perkataan yang perkataan spesifik yang dalam buku teks saya akan senaraikan dengan maksud dia sekali dalam group chat nanti supaya korang boleh faham lah. Okay? Lepas kelas ni saya akan cari beberapa perkataan yang mungkin korang ada yang tak faham. So saya akan copy and paste dalam perkataan dengan maksud dalam group chat sejarah nanti.
Boleh tak? Okay. So kalau macam tu kita habis awal lah. Okay. Okay. So untuk bahagian 2 kita akan belajar untuk bukan, I mean untuk next week kita akan belajar bahagian 2 sebab bab 2 ni memang panjang lah, so saya decide nak split pada 2 bahagian. So untuk form 5 hari Ahad kita ada kelas bagi perbincangan silibus tingkatan 5. Kita akan start bab 1, okay? So that's all. So korang boleh leave dulu. Korang boleh leave. So bye bye. Thank you. Bye bye Nita.